Okay, now sampailah kita part yang paling penting, iaitu kita nak cakap pasal teori dragon. Ada banyak gila pasal teori dragon guys. Ni memang best gila lah. Tapi macam biasa, aku akan hanya share dengan korang teori-teori yang famous bagi aku dan teori yang bagi aku masuk akal lah untuk dragon. Sakit lah mata tercucuk dengan spek ni. Asal aku nak pakai spek ni? Aku pun tak tahu kenapa. Okay, berbalik pada cerita teori dragon tadi kan. Yap, ada 3 teori dragon yang aku rasa menarik. Ini selepas aku membaca sana, membaca sini, bertanya sana, bertanya sini, aku rasa 3 ni lah yang macam menarik untuk di-share dengan korang. So, teori yang pertama adalah pasal dragon seorang bekas marine. Teori ni adalah teori yang paling, antara yang paling famous dan teori yang paling senang nak faham lah. Sebab macam mana orang startnya mengaitkan dragon ni dengan marine. Of course, antara salah satu reason dia adalah kerana bapak dia sendiri. Bapak dia juga adalah seorang marine. Bukan seorang marine biasa, memang seorang marine yang sangat famous. So, ramai orang beranggapan yang of course lah, dragon ni pun akan ikut jejak bapak dia. Kalau bapak dia hebat, mesti anak dia pun hebat, nak jadi hebat juga dan sebagainya. So, and then another reason is sebab dragon ni ada sense of justice. So macam yang kita nampak dia dalam Revo Army sekarang kan. Bila dia dalam, dia bukan, maksud aku, dia bukan memilih jalan untuk menjadi pirate. Dia memilih jalan untuk menjadi Revo Army, iaitu maksud dia nak membetulkan sistem yang salah. So maksudnya dia ada justice dia lah, maksudnya kan. Dia nak something yang betul, dia tak nak something yang salah dalam sistem government dunia. Tu satu. So dalam konteks lain yang mudah difahami juga, dia adalah ibarat marine yang tersakiti lah kan. Benda ni dia macam a little bit relate dengan macam mana kita cerita pasal Kuzan sebelum ni, ingat tak? Macam Kuzan pun kita nampak sebelum ni kan, apa pendapat dia tentang world government and apa pendapat dia tentang marine pada waktu tu, membuatkan dia angkat kaki keluar bla 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 sebagainya. So benda yang hampir sama boleh diterapkan dalam case dragon sekarang lah. Untuk menjadikan teori dia lebih menarik, dia bukan sekadar sebagai seorang marine lah. Dia berkemungkinan besar adalah salah seorang yang tercalon sebagai admiral dalam kalangan yang original yang awal kita jumpa lah, yang kita nampak kan, iaitu Akainu, Kizaru dengan Kuzan. So ada teori mengatakan yang admiral ni actually dia ada 4 kan, mewakili 4 jenis laut lah, East Blue, North Blue, West Blue, South Blue. So disebabkan dragon angkat kaki, so terjadilah 3 saja. And teori ni diorang kebanyakannya selit sikit dengan Chinese methodology lah kan, macam kisah Wukong, kisah Dragon King, Chinese calendar dan sebagainya. So ibarat macam Kizaru mewakili monkey berwarna kuning, and then Akainu dengan berwarna merah anjing, and then kita ada siapa? Kita ada Kuzan warna biru burung. So mungkin dragon ni, even aku sendiri pun cuba mengaitkan yang dragon ni mungkin boleh jadi white dragon, naga putih kan, nama dia naga kan. So mungkin lias yang sesuai dengan dia untuk mengaitkan dia dengan Chinese zodiac mungkin naga lah. And then kenapa aku pilih putih, sebab aku cuba kaitkan dia dengan angin, kuasa dia angin, and then dia macam suka something yang putih lah, aku tak tahu sebab HQ dia balas 3 tu putih semacam kan. So aku rasa macam mungkin putih tu sesuai dengan dia lah. Cuma bila aku duk fikir-fikir macam ni, duk kaji-kaji, aku rasa macam susah jugalah nak percaya tentang kewujudan 4 admiral ni. Sebab yelah, kalau betul lah ada 4 admiral pada original ni kan, so kenapa tak je wujudnya pengganti yang keempat kan. So adalah 4. And then even kalau waktu tu macam dah terdesak sangat nak introduce 3 admiral ni, so mungkin waktu yang seterusnya, iaitu lepas 2 years skip kan, masa diorang mencari pengganti untuk Kuzan dan Akainu, diorang pun boleh je kembalikan sistem 4 admiral sekiranya ni original lah. Tapi diorang still hanya hire 2 orang, iaitu Green Bull dengan Fujitora. So aku rasa macam teori 4 admiral ni macam tak berapa sesuai sangat lah. Cuma yang menariknya daripada kat situ kan, bila kita pusing-pusing sikit, aku rasa macam mungkin Oda ataupun ni mungkin hanya kiraan mainan fikiran sendirilah. Macam seolah-olah macam Oda ada guna haiwan-haiwan Chinese zodiac mewakili setiap admiral kan. Sebab kalau kita tengok daripada setiap calon admiral yang ada, even termasuk sekali dragon kan, ni tak kisahlah 4 admiral ke 2 admiral ke 3 admiral, kesemua admiral ni dia ada haiwan alias diorang yang mengikut kalender Chinese. Macam kita ada, first kita ada monyet tadi kan, lepas tu kita ada anjing, lepas tu kita ada Isho, dia harimau ungu, harimau lah. And then kita ada Green Bull. Bull ni pun dia sama dengan ox lah kan, lembu, kerbau. Cuma satu je yang menarik, iaitu Kuzan. Kuzan dia peasant, burung. So burung ni kalau nak
paling dekat dengan Chinese Zodiac pun adalah ayam lah, sebab ayam pun spesies burung kan. So dia macam tak ngam lah. So dia macam menarik sikit sebab mungkin sebab itulah Kuzan ni terkeluar daripada senarai Admiral kan. Dia angkat kaki keluar. Dia macam dia tak ada lah macam teori sangat, cuma aku rasa macam menarik lah. Mungkin itu hint yang orang dah bagi kan. Mungkin okay, sekiranya kita again nak selit Dragon punya teori sebagai wakil Admiral, sekiranya dia tak angkat kaki untuk keluar kan. So mungkin dia, sebab kalau gitu kita ada tiga Chinese Zodiac kan. Kita ada monyet, kita ada jin, kita ada naga. Tapi naga ni sounds macam kuat gila kan. So mungkin sebab tu dia angkat kaki keluar. Lepas tu masuknya burung. Tapi burung dia pula macam tak kena. And sebab itulah after 2 years skip, burung dia keluar. Tapi masuk lagi 2 yang ada dalam Chinese Zodiac. So ini antara just benda yang kita perasan lah. Tapi betul atau tak tu tak pasti jugalah. It's just menarik untuk dipikirkan. Satu lagi yang menariknya yang boleh menguatkan teori yang Dragon ni mungkin bekas Marine level Admiral, disebabkan jarak umur diorang yang agak tak jauh lah. Macam okay, yang paling tua kita tahu Kizaru lah kan. And then Dragon, Isho dengan Akainu ni hampir sama. Akainu dengan Dragon memang sama umur. Isho muda setahun. Untuk Green Bull kita masih tak tahu. So dia macam, so bila umur ni hampir sama, dia agak menarik lah sebab mungkin diorang masa awal-awal muda kan, diorang train sama-sama untuk naik level ni, and then end up jadi Admiral. Sebab tak silap aku, even umur macam the legendary trio pun kan, macam Garp, Suru nama Sengoku pun umur diorang tak jauh beza dia. So itu antara macam number yang boleh support lah teori ni. So again, ini hanyalah teori. So mungkin ini adalah hint-hint yang ada ataupun point-point yang ada untuk menguatkan lagi teori ni. Malah ada satu lagi point untuk menguatkan teori ni. Editor masukkan gambar ni. Okay, so ini adalah gambar daripada poster One Piece filem Z. So yang menarik tentang gambar ni, ada satu yang ramai orang highlight kan kat situ adalah ini kemungkinan besar adalah Dragon. Cuma itulah, bila aku tengok lama-lama macam muka si Momoga pun ada juga. Tapi bila tengok rupa tu macam umur dia hampir sama, tak jauh dengan si Akainu kan, sebab dia share sama umur. Dan Kizaru pun situ nampak macam muda. So tapi Kizaru padahal lagi tua daripada orang. So mungkin boleh mengatakan macam sesuai itu Dragon lah. Tapi tak ada kata-kata putus ataupun fakta yang tepat daripada benda ni. And plus benda ni hanyalah sekadar filem, so tak ramai lah yang nak jadikan benda ni sebagai poin utama. Cuma agak menarik lah. Boleh jadi betul, boleh jadi tak, kita tak tahu. Cuma dia agak macam, aku rasa macam agak menarik lah untuk di-share dengan korang. Terpulang lah masing-masing nak percaya macam mana kan. And then biasalah aku, walaupun aku duk cuba yakinkan korang percaya dengan teori ni, tapi dalam masa yang sama aku akan cuba yakinkan korang untuk tolak teori ni juga. Sebab aku jenis duk tengah-tengah. Teori ni boleh jadi ya, dan masa sama teori ni boleh jadi tidak. Sebab contohnya, mungkin ada poin-poin tertentu kita boleh tolak mengatakan yang Dragon ni bekas Marine adalah disebabkan kebanyakannya Marine tak kenal dengan Dragon. So benda ni macam menarik sikit lah. Dia bukan macam tu je lah. Even WG, macam nak cakap, WG Marine kebanyakannya tak tahu nama penuh Dragon, dan diorang tak tahu kebanyakan benda pasal Dragon. Diorang rasa macam Dragon ni adalah seorang yang sangat-sangat rahsia, seorang yang sangat misteri, seorang yang sangat-sangat macam susah untuk dicari. So sekiranya dia ni adalah bekas Marine and dah train dengan diorang since pada muda, so diorang sepatutnya dah ada macam-macam data tentang Dragon, and diorang dah tahu nama dia, dah tahu history dia kan, dia siapa ni bla bla bla. And so sepatutnya tak jadi masalah lah untuk diorang. Sebab kita macam pelik lah, sebab masa Garp explain bagi tahu yang Luffy tu adalah anak kepada Dragon, macam semua Marine semua terkejut gila kan. Macam tak ada siapa tahu pasal kisah dia. Sebab yelah, dalam Marine ni tak adalah macam rahsia mana kan. Sebab diorang pun nak capai ke satu level tu bukannya kata secara rahsia, diorang kena ikut level lah kan, daripada naik daripada kepada vice captain jadi captain, vice admiral jadi admiral. So untuk orang yang macam Dragon, sekiranya betul di dalam Marine, dia sepatutnya adalah seorang yang macam semua orang tahulah, semua orang kenal. Sebab yelah, sebab admiral ni bukan something yang kecil lah. Dia sangat-sangat besar, dia ada pengaruh sangat-sangat besar dalam dunia Marine. So agak impossible sekiranya betul Dragon ada dalam line ni, orang tak tahu pasal dia. Tapi kita masih belum nampak yang Dragon ni face to face dengan orang-orang besar dalam Marine. Macam dia face dengan Admiral, dia face dengan Marine yang ternama lah. Kita belum nampak part tu kecuali Smoker. Maaf kalau aku silap. Yang kita ingat yang dengan yang lain kita masih belum nampak. So mungkin kalau kita nampak part tu, so mungkin kita dapat satu effect reaction iaitu yang kita boleh teka yang Dragon ni macam mana kan, apa history dia, betul ke dia daripada Marine atau tak. Cuma yang menariknya, macam aku cakap tadi, tak silap aku dia hanya pernah bertembung dengan Smoker kan. So pertembungan dia dengan Smoker ni pun macam
menarik juga. Kalau kau tengok manga dan juga anime, dia agak berlainan dia punya reaction smoker. Tak silap aku, dalam manga dia macam terkejut jumpa dragon, tapi dalam anime dia macam relax. So okay, dia ada banyak persoalan kat sini lah. Contoh kan, macam mana smoker boleh kena dragon? Adakah sebabkan tattoo dia kena dragon, ataupun dia kena dragon sebab dia cam muka dia? Sebab again, kalau kita nak cuba kaitkan teori bekas Marinan, so ni antara persoalan-persoalan yang ada lah. Teori yang kedua, teori pasal dragon bekas CP. Okey, ni menarik sikit sebab ni dia macam boleh relate balik dengan teori yang tadi. Saiful pun dah terang-terang unit rahsia. So bila kita bercakap pasal unit rahsia, identiti dia sepatutnya tak ada orang tahu pun. Dia akan bergerak secara senyap and betul-betul rahsia lah. So kalau betul dia bekas CP dan dia end up keluar, so benda ni boleh jadi logik lah. Ramai yang tak tahu pasal dia kan. Cuma again, war government sepatutnya tahulah sebab war government, Saiful pun kan kerja dengan war government kan. So cuma Saiful pun dari sudut pandangan aku, dia orang yang dah kena reset tau. Dia dah kena reset dari kecil, dia dah train dari kecil, and dia macam manusia yang dah kena brainwash kau-kau untuk jadi agent WG yang buat kerja-kerja spy, bunuh, collect info dan sebagainya lah. Dalam CP yang kita kenal ni, tak ada pun yang kata macam ada potensi untuk berubah menjadi baik kan. Even macam Lucy and the gang lepas kena bantai dengan Luffy pun, diorang still come back and menjadi antara agent yang kuat kan, CPO. Untuk orang macam Dragon, walaupun Dragon sendiri, aku rasa macam kalau dia dah terjerumus dalam lembah CP ni, dia agak susah nak keluar. Sebab kenapa menarik tentang teori Saiful ni adalah lebih kepada kenapa dia berjaya sorok identiti dia kan. So maksudnya walaupun dia asalnya daripada world government, dan bila dia keluar, kenapa diorang semua tak dapat cari dia, kenapa identiti dia begitu rahsia, sebabkan dia ahli Saiful Park. So benda tu menarik lah kan? Sebab tu lah mungkin dia pandai menyorok, pandai selinap dari belakang, pandai tu pandai ni, sebabkan segala apa yang dia dah belajar daripada situ kan. Tapi ya, susah sikit lah nak percaya. Tapi anything can happen man. Daud Uish, dah nak gelap siut. Okay, kita kena cepat. Okay, teori yang terakhir, teori yang ketiga. Teori ni adalah pasal kuasa dragon. Ini pening kepala tu nak cerita banyak betul. Tapi kita mudahkan dia, kita bercakap pasal Devil Fruit dia. Bercakap pasal Devil Fruit dia pun banyak gila. Sebab banyak betul orang cuba kaitkan Devil Fruit dia dengan ni dan bla bla bla, macam-macam dia. Cuma first kali mungkin kita nak start dengan tattoo dia dululah. Sebab 24 tahun yang lalu, masa hukuman bunuh terhadap King of Pirates, iaitu Goldie Roger, Dragon ada kat situ kan. Tapi kita nampak kat situ yang muka dia tak ada tattoo. Untuk aku rasa macam tattoo ni lebih pada berkait dengan organisasi dia. Okay, sebab sebelum ni mungkin tak kisahlah dia dalam marine ke tak marine ke apa benda, waktu tu muka dia nampak berseri je kan, sebelum dia ikut jejak Post Malone ni untuk buat letak tattoo kat muka. So mungkin tattoo tu lebih kepada melambangkan yang dia macam betul-betul nak serius, tekad dalam menjayakan plan dia ni untuk menubuhkan organisasi yang bernama Revolt Army ni untuk menumbangkan kerajaan. So tattoo tu dia macam aku nak cuba kaitkan dengan tattoo puak asli American ke contohnya, tribal native tattoo lah. Sebab dia macam dragon, dia tattoo muka dia sebagai lambang tunjuk yang betapa seriusnya dia dalam mewakili rakyat yang kena tindas, kena pijak dengan government ni. So supaya untuk bangun and lawan semula. Mungkin juga dia ada kait dengan puak-puak asli dalam cerita One Piece, macam contohnya siapa ni, Shandia ke apa. Diorang pun ada guna tattoo kan, diorang pun ada banyak guna tattoo. And then bila bercakap pasal yang orang kaitkan tattoo tu dengan kuasa dia lah, aku rasa tak silap aku pasal kononnya dia ada sedikit berkait dengan Thunderbird. Sebab Thunderbird ni dia berkait dengan haiwan mythical kan. So dia boleh jadi Zoan mythical type yang boleh mengawal cuaca. Sebabkan especially benda ni paling jelas bila kita nampak masa Dragon nak selamatkan Luffy lah kan daripada smoker tu. Tiba lah ada angin kuat, tu ada kilat dan sebagainya. So tu antara teori yang kuat lah buat masa ni, yang kemungkinan besar Dragon mempunyai Devil Fruit Thunderbird. Satu lagi orang cuba kaitkan dia dengan Eastern Dragon. Sebab Eastern Dragon pun kalau ikutkan sains meteorologi, dia boleh kawal cuaca. So antara benda yang paling melekat dengan dia iaitu mempunyai Zoan type. Dia juga mungkin besar adalah Logia type, jenis angin. Sebab mana-mana Dragon pergi pun mesti ada angin, mesti ada ribut dan sebagainya kan. And dia macam menarik juga sebab dia macam bila kita nak cuba kaitkan balik dengan teori pasal bekas Miriel tadi, so macam sesuai lah. Kuasa dia orang semua kan Logia kan. So macam kuasa angin ni pun macam sesuai untuk senarai dalam kategori itu. Tapi kan, walaupun ramai gila orang duk cakap pasal ni, ada juga yang mengatakan yang Dragon ni sebenarnya tak ada Devil Fruit, tapi
mempunyai haki yang sangat-sangat kuat. King haki dan sebagainya. Ketiga-tiga haki lah. Bila kita cakap teori ni, semua haki ada terus kat dia. So daripada haki dia itulah dia boleh manipulate keadaan, dia boleh manipulate cuaca dan sebagainya. Babe kau macam main-main. Haki babe. Yang buatkan kuasa angin, kilat semua ni. Bukan devil fruit. Betapa kuatnya dia. Kenapa ada teori macam ni? Kenapa Oda jadikan dia sebagai seorang wanted man kan? So bila nak jadi wanted man ni, again macam kita cakap awal tadi, dia pun jadi kuat. So ada possibility yang mengatakan yang Dragon ni sangat-sangat kuat. Mungkin sama level dengan Roger ataupun mungkin lebih daripada tu. Again, jangan trigger ke apa, ni cuma teori. Kenapa? Benda yang paling macam obvious sangat lah yang ramai orang cakap. Sebagai seorang leader kepada organisasi yang sangat-sangat besar ni, organisasi yang nak tumbangkan kerajaan, kemungkinan besar dia ada King Haki lah. King Haki ni kita tahu benda yang rare, tapi untuk menjadi dragon ni sendiri pun adalah sesuatu yang sangat rare. Bukan semua orang berani nak oppose, nak lawan kerajaan tu kan. Even marine yang kuat-kuat mungkin tau, ikut je cakap dia orang dan sebagainya. So wujudnya orang macam dragon ni, dia sepatutnya jadi seorang yang sangat rare jugalah, dan layak memiliki kuasa yang rare. Sebab kuasa King Haki ni, again, kita bukan nak cerita pasal kekuatan dia, power dia je, tapi kita kena cakap pasal will juga. Macam mana King Haki ni mempunyai daya tarikan untuk menjadi seorang leader, untuk mempunyai daya tarikan ataupun ada credibility untuk menjadi seorang raja, seorang King Haki. So bila adanya benda tu dengan dia, so macam sesuai lah. Sebab tu lah dia boleh attract orang kan, dia layak menjadi leader, orang-orang pun respect dia sebagai seorang leader. So King Haki tu benda yang macam, bukan benda yang mengejut ataupun bukan benda yang macam tak mustahil lah untuk dragon ada. Tapi secara kesimpulannya, dragon bagi aku dia perlu jadi orang yang sangat-sangat powerful lah. Aku kalau dia lagi kuat daripada Gold Roger pun aku tak terkejut lah. Sebab bukanlah nak merendahkan Gold Roger, sebab Gold Roger dia berada di line yang lain. Aku dah pisahkan 3 line ni kan. Aku dah pisahkan line Marine, line Pirate dan line satu lagi yang special ni, iaitu Revoami dalam keluarga Monkey ni kan. So aku perlu pisahkan orang. Dan sekiranya Dragon lagi kuat daripada Roger ataupun sama kuat dengan Roger, it should not be a problem. Sebab diorang takkan bertembung pun, diorang punya impian sangat-sangat berbeza. Benda ni macam tak mustahil sebab kan dia dalam family Monkey sendiri. Kalau Garp tu sendiri dah buat nama kan, hero of Marine. Luffy pula dah tahu lah, tengah-tengah lah kita dah nampak sangat bakal menjadi King of Pirate. So Dragon mungkin satu hari nanti perjalanan dia boleh jadi King of the World ke apa. Mungkin dia akan ambil alih world government ke apa, aku tak tahu lah. Ini aku tak nak cerita panjang. Kita tak nak berteori pasal tu, kita nak lebih pada teori pasal history dan kuasa Dragon saja. Apa yang akan berlaku selepas jatuhnya world government, itu mungkin kita akan pandang pada masa yang lain lah. So apa-apa pun guys, Dragon ni sangat-sangatlah seorang yang misteri. And then Oda ni pula otak dia lain sikit guys. Entah kita dia pun macam merapu je lebih. Dia punya plan tu lain, jauh gila kan. Tapi again lah, untuk memeriahkan community ni ke apa, tak ada masalah aku rasa untuk berteori. Asalkan teori tu mempunyai poin-poin yang kuat lah untuk support teori tu kan. Kalau kita teori short sendiri ke apa, tu susah sikit lah kan. Nak buat macam mana, siapa suruh Oda buat karakter ni misteri sangat. Memang macam-macam lah kita fikir pasal dia kan. Tapi apa-apa pun, apa pendapat korang tentang sejarah lampau Dragon, dan apa pendapat korang tentang kuasa dia, share kat bawah guys. Maaf sekiranya ada salah silap, and aku harap korang semua enjoy. And thank you for watching guys. Kepada yang belum subscribe, korang boleh subscribe and tekan bell notification. And again, I hope you guys enjoy. Thank you for watching. See you guys next time. Assalamualaikum.